صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya. Dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya. Dengan darjat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu kami Nabi Muhammad. Buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, penunjuk ke jalan yang lurus.
Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, rahmati dan berkati penghulu
Nabi Muhammad, buka apa yang tertutup, penamat bagi yang telah sudah, penolong bagi yang hak, menunjuk ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atasnya, juga keluarga dan sahabatnya, sebagaimana yang selayaknya, dengan derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. Bismillah. Boleh mula ke Ustaz? Boleh mula. Anda ada nak kata. Ya, tak nampak sikit lah. Kejap. Okey, boleh sila. Tak apa. Boleh. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita berkumpul malam ni untuk kelas Safinatun Najah yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Abu Usamah. Hari ini insya-Allah kelas ke-7. InsyaAllah kita bagi memberkati majlis kita buka majlis kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz, diingatkan kepada sahabat-sahabat supaya tajwidnya balik dan dah bersedialah untuk cetak setiap fawaid daripada Ustaz, insyaAllah. Jadi tanpa membuangkan masa, anda menjemput Al-Fadil Ustaz Samah untuk menyampaikan ilmu kepada kita, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, dengar balik tak? Dengar balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengacara majlis, pihak penganjur, serta peserta muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sesi yang ke-7 daripada pengajian kitab tentang Safinatun Najah. Kita mengharapkan pengajian ini ada keberkatannya dan ada manfaatnya
Kata pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala, faslun tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslah. Batal solat. Jadi perkataan solat itu ia merangkumi solat fardu dan solat sunat. Jadi solat fardu ke solat sunat ke batal bi arba'a asyrata khaslah, dengan 14 perkara. Maksud 14 perkara adalah dengan salah satu daripada 14 perkara. Apabila terjadi salah satu daripada 14 perkara ini, maka batal solat. Yang pertamanya adalah bil hadas. Bil hadas kita badal bagi bi arba'a asyrata. Yang pertamanya adalah dengan hadas. Jadi batal solat apabila berhadas ketika sedang solat. Yang mana berhadas ini sama ada disengajakan ataupun berlaku dalam keadaan terlupa. Sama ada sengaja ataupun berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Tidak sengaja tiba-tiba terkentut. Tidak sengaja tiba-tiba keluar air kecil. Maka batal solat dia. Perkataan hadas di sini dia merangkumi hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sebelum daripada ni pengarang kita sebut dah, iaitu setiap perkara yang mewajibkan wudu. Al-asgharu ma aujabal wudu wal akbaru ma aujabal ghusl. Manakala hadas besar adalah perkara yang mewajibkan mandi. Jadi apabila orang tu tengah solat, tiba-tiba dia berhadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, maka batal solat dia. Tapi batal solat pun li ghairi daimil hadas. Tu kena ingat. Bagi selain daripada orang yang berkekalan hadas. Orang yang berkekalan hadas yang kekal keluar itu ia tidak membatalkan wuduknya. Dimaafkan untuk dia. Justru tidak membatalkan solatnya. Berbeza dengan hadas yang selain daripada hadas yang berkekalan. Katakanlah air kecil dia tubik semua, tiba-tiba dia terkentut tengah dia solat, maka waktu batal lah. Sebab selain daripada hadas yang kekal. Baik. Kemudian wa biwuqu'in najasati, dan dengan wuqu', asal makna wuqu' ni jatuh. Najasah, dengan jatuh najasah. Maksud benda dengan jatuh najasah, terkena najis. Sama ada pada pakaian ataupun badan ataupun tempat solat. Jadi apabila tempat solat saat itu jatuh najis, ataupun pakaian dia kena najis, ataupun badan dia kena najis, maka batal solat. Tapi najis yang membatalkan solat adalah najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, contoh sedikit darah, sedikit nanah, maka waktu tidak membatalkan solat. Tapi dengan syarat illam tulqa halan min ghairi ham. Jika tidak dicampurkan najis itu halan segera ni kadar tidak melebihi tumakninah. Kadar tumakninah adalah kadar ucapan subhanallah. Baik, tidak lebih daripada tempoh tersebut ataupun tidak sampai kepada tempoh tumakninah. Kalau dia campur najis itu min ghairi haml, tanpa menanggung. Jadi dia campur tanpa menanggung, maka tak batal. Okey, sebagai contoh, kita boleh buat contoh dua. Yang pertamanya najis yang kering, yang keduanya najis yang basah. Najis yang kering, katakanlah tengah-tengah dia tahiyat, orang pun pasang kipas, najis tak cicak kering duduk atas kipas, jatuh kena atas kain dia. Dia pun pada jatuh najis, dia tengok tak cicak, dia tembus lalu dengan mulut dia. Fuh. Maka najis saat itu tercampur daripada kain dia dengan segera, maka tidak batal solatnya. Okey, najis yang basah jatuh atas kopiah dia, dengung dia rasa jatuh tak cicak atas kopiah, atas piah dia, dia pun terus buang piah dia tanpa menanggung, tanpa pegang lah. Dia buat gitu, tanpa dia pegang. Tanpa dia pegang, tanpa dia sentuh najis tersebut, maka sah solat itu. Jadi kesimpulan, najis yang tidak dimaafkan apabila terkena pada pakaian, kalaulah dibuang dengan segera, tanpa tanggung, tanpa sentuh, maka tidak batal solat tersebut. Baik. Tapi kalau najis yang basah kena pada pakaian, nak buang tu mengambil masa, maka tidak, maksudnya tetap batal solat dia. Kemudian wankishafil aurati illam tustar halan, inkishaf terbuka.
aurat, jangan dia buka. Kalau dia sengaja buka aurat tengah dia sembahyang, maka batal solat. Ini terbuka aurat jika tidak ditutup halan segera. Jadi aurat terbuka dalam ketika dia sedang solat. Aurat lelaki dia berbeza dengan aurat perempuan sebagaimana yang kita bincang dah. Terbuka aurat jika tidak ditutup segera. Halan ni maksudnya tidak sampai kepada tempoh tumakninah. Kalau dia tutup lambat, maka tetap batal solat dia. Kalau ditutup segera, tak batal solat dia. Wan nutq bi harfain atau harfin mufhimin amdan. Dia bertutur dalam solat, dia terbahagi kepada yang pertamanya dengan terlupa, yang keduanya dengan sengaja. Sengaja bertutur dalam solat dengan pertuturan anak Adam. Kalau keluar dua huruf, maksudnya suara yang keluar itu boleh dieja dengan dua huruf, maka ia membatalkan solat sama ada dapat dipahami ataupun tidak. Tetapi kalaulah satu huruf, maka disyaratkan untuk membatalkan solat mesti kena faham. Kalau tidak faham, maka tak batal solat. Berbeza dengan percakapan yang terlupa. Dia terlupa dia sedang solat, dia pun cakap. Dia ingat sudah dah solat, dia pun cakap. Rupa-rupanya belum lagi sudah solat. Maka ketika itu dimaafkan. Dimaafkan kalau perkataan itu sedikit. Kalau banyak, cakap sampai ke setengah jam dah, ataupun minit dah cakap, maka itu tidak dimaafkan. Antara perkara yang membatalkan solat lagi adalah wabil mufattiri amdan, dengan melakukan perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja. Okay, kita dalam bab puasa ni di sana ada perkara yang membatalkan puasa. Antaranya makan, antaranya minum, antaranya adalah memasukkan sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Ia membatalkan puasa. Okey, maka kaedah yang umum, setiap perkara yang membatalkan puasa ia membatalkan solat. Wabil uklil kathiri nasiyah. Perkataan al-ukl baca dengan dhammah dengan makna makanan. Kalau al-akl baca dengan bari datah, hak tu dengan makna perbuatan makan. Makan maksudnya perbuatan makan. Jadi dan dengan makanan yang banyak, nasian, dalam keadaan dia terlupa. Hal keadaan dia orang yang terlupa. Jadi kalau makanan tu banyak pada uruf dan dimakan dalam keadaan terlupa, batal. Apatah lagi dengan sengaja. Jadi kalau banyak, terlupa, batal. Kalau sedikit, sengaja batal, terlupa, tidak batal. Wa thalathi harakatin mutawaliyat, dan 3 harakat pergerakan mutawaliyat yang berturut-turut. Tapi dengan syarat anggota besar. Manakala jari, anggota kecil. Kelopak mata, anggota kecil. Jadi kalau gerak dengan kelopak mata berturut-turut 3-4 kali, itu tidak membatalkan solat kerana anggota kecil. Sama juga jari jemari. Walaupun digerak semua jari, maka masih lagi dianggap anggota kecil. Ini nak anggota besar. 3 pergerakan yang berturut-turut. Walau sahwan, walaupun terlupa. Walaupun terlupa. Dia dalam solat ni, dia ada perbuatan-perbuatan yang kita buat yang bukan perbuatan solat. Kalau kita buat dengan sengaja, batal solat. Kalau kita buat dengan terlupa, tak batal solat. Ada. Yang ada juga kalau kita buat dengan sengaja batal solat, buat dengan terlupa batal solat. Dia ada hak yang buat dengan sengaja batal solat, tapi kalau buat dengan terlupa tak batal solat. Contoh, menambah bilangan rakaat dalam keadaan sengaja batal solat. Menambah bilangan rakaat dalam keadaan terlupa, ia tidak membatalkan solat. Tetapi bergerak dengan pergerakan yang banyak, 3 kali berturut-turut dengan anggota yang besar, kalau buat dengan sengaja, hak tu jelas batal solat. Bahkan terlupa pun juga batal solat. Itu maksud walau sahwan. Kemudian wabil wathbatil fahisyah, dan dengan satu lompatan. Wathbah masdar marrah, fa'alah masdar yang menunjuk di atas sekali. Wathbah satu lompatan, al-fahisyah yang keji, yang buruk. Jadi orang yang tengok dia tu melompat, orang menganggap dia tu solat ke dah. Maksud
bil wathwat bil fahishah. Kemudian sekejap kita habis bab ni lepas tu kita baru masuk wa darbatil mufriqah, dan satu pukulan. Dia darbah ni masdar marrah. Kita dalam ilmu tata bahasa Arab kita ada masdar biasa, kita ada masdar mimiyun, kita ada masdar marrah, kita ada masdar hay'ah, kita ada juga masdar sina'i. Dia ada perbincangan panjang lah tentang masdar. Antaranya adalah masdar marrah yang atas wazan fa'alah. Darbah sekali pukul, al-mufriqah yang melampau. Jadi tadi 3 kali, betul-betul ni sekali pun batal solat. Bila sekali batal solat? Okey, contoh melompat yang teruk, yang orang apabila tengok daripada jauh, atau orang tengok masa orang tu melompat, orang tak kata dia tengah solat. Tu maksudnya wasbah fahishah. Sama juga darbah mufriqah. Satu pukulan yang melampau. Sampai kalau orang tengok dia, orang tak kata dia orang yang sedang solat. Maka pukulan yang seperti itu dia membatalkan solat. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, dan dengan menambah rukun fi'li. Okey, dalam solat kita ada rukun qawli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi adalah niat. Manakala rukun fi'li, rukun yang dinisbahkan kepada perbuatan. Qiyam, raka', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Okey, itu termasuk dalam rukun fi'li. Kita ada rukun qawli, takbiratul ihram, baca Fatihah, tasyahud akhir, selawat kepada Rasul dalam tasyahud akhir, bagi salam yang pertama. Okey, itu dipanggil rukun qawli. Okay, kita ada rukun fi'li, lepas tu kita ada rukun qawli. Antara perkara yang membatalkan solat adalah menambah rukun fi'li dengan sengaja, amdan dengan sengaja. Berbeza dengan terlupa. Terlupa ia tidak membatalkan solat. Kalau terlupa ia tidak membatalkan solat. Sebagai contoh, dia bangun kepada rakaat yang kelima dalam keadaan terlupa, tidak membatalkan solat. Wattaqaddumi ala imamihi bi ruknaini fi'liyain, dan terdahulu di atas imamnya. Maksudnya terdahulu di atas imamnya, dia buat sebelum daripada imam buat, dengan 2 rukun fi'liyain yang dinisbahkan kepada perbuatan. Jadi itu imam tak rakaat lagi, pergi rakaat dah. Perbuatan tersebut adalah haram, dosa. Cuma ia tidak membatalkan solat. Kemudian tu imam tak rakaat lagi, dia iktidal pula. Haram, tapi belum lagi membatalkan solat. Apabila dia turun kepada sujud, melepasi hak qiyam, maka batal solatnya. Sebab dia telah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua bagaimana pula? Dia ada selagi contoh yang kedua, iaitu tu imam dak rakaat, dia rakaat dah. Tu imam rakaat, lepas tu tu imam dak iktidal, dia iktidal dulu. Lepas tu baru tu imam iktidal. Apabila dia nak turun pula kepada sujud, maka batal solatnya kerana dia telah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Jadi pendek kata, ada 2 gambaran bagi makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Wattakhallufu bihima bighairi uzr, dan ketinggalan dengan 2 rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Tu imam rakaat, tak ada keuzuran dia tak rakaat, saja tak rakaat. Tu imam iktidal, dia belum lagi rakaat. Apabila tu imam turun kepada sujud, melepasi hak qiyam, maka batal solat makmum tersebut. Kalau dia tak ada uzur lah. Kalau ada uzur, maka tu dimaafkan. Contoh ada uzur, dia tak baca Fatihah, sedangkan diwajibkan kepadanya baca Fatihah kerana dia makmum muafiq, maka dimaaf, dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Itu kita belajar dalam bab muafiq dan masbuq. Kemudian waniyati qat'i salah, dan niat memutuskan solat. Tengah solat dia pun niat nak berhenti, maka batal solat ketika berhenti, ketika niat tu. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, dan menggantungkan, memutuskan solat dengan sesuatu. Kalau sekiranya orang telefon aku nak berhenti akak dak adang orang telefon, masa kita gantungkan nak berhenti tu, batal dah solat. Wa taraddud fi qat'iha, dan taraddud, asal taraddud ni pergi mari, maksudnya syok, ragu-ragu pada memutuskan solat. Orang telefon, nak berhenti ke dak? Nak berhenti nak akak dah? Nak akak ke dak? Batal solat dia sebab ada taraddud fi qat'iha. Yang mana taraddud pada memutuskan solat, dia menafikan, melawani
bagi niat. Kerana niat mesti kena azam, kena tekad, kena putus untuk mengerjakan apa yang kita berniat itu. Kemudian kata pengarang lagi, faslun alladhi yalzamu fihi niyyatul imamati arba'. Kita masuk rumah kejap. Sekejap Masuk. Kakak dia bukan. Baik, kita sambung semula. Baik, kita sambung semula. Faslun alladhi yalzamu fihi niyyatul imamati arba'un. Fasal, ini suatu fasal. Perkara yang wajib padanya niat menjadi imam ada 4. Maksudnya solat yang wajib berniat menjadi imam di dalamnya ada 4. Ada 4 solat ini wajib kita kena berniat menjadi imam. Dia pada asalnya berniat menjadi imam bukan wajib. Hukum dia adalah sunat. Itu pada asal. Berbeza dengan niat menjadi makmum. Berniat menjadi makmum, hukum dia wajib. Kerana seseorang yang ingin mengikut solat orang lain, mesti dia kena niat dalam hatinya dia mengikut orang tersebut. Sebab itulah seorang yang mengikut seseorang yang lain dalam perbuatan solatnya, sedangkan dia tidak berniat menjadi makmum, tidak berniat solat berjemaah, tidak berniat mengikut seseorang, tetapi tetap diikut, tapi dia tidak berniat, maka batal solatnya. Berbeza dengan imam. Imam kalau dia tidak niat menjadi imam, tetap sah solat dia. Kerana imam dia tidak mengikat solat dia dengan solat makmum, orang yang mengikat solat dia dengan solat orang lain adalah makmum. Cuma dalam 4 perkara. Dalam 4 solat wajib makmum berniat menjadi imam. Dalam 4 perkara wajib makmum berniat menjadi imam. Yang pertamanya adalah al-Jumu'ah, solat Jumaat. Solat Jumaat wajib imam berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram kerana solat Jumaat wajib dilakukan secara berjamaah. Itu yang pertama. Wal mu'adah, sembahyang yang diulangkan. Apa makna sembahyang mu'adah? Sembahyang mu'adah ni adalah sembahyang fardu yang kita sembahyang dah kali pertama, kita nak sembahyang pula kali kedua. Tadi kita sembahyang dah kali pertama. Lepas tu kita nak sembahyang pula kali kedua. Hukum sembahyang fardu kali kedua secara berjamaah sunat. Boleh. Hukum okey. Okey. Hukum
sembahyang fardu secara berjamaah kali kedua adalah sunat. Jadi sunat seseorang itu kalau dia sembahyang dah fardu kali pertama, dia i'adah, dia ulang balik. Sembahyang yang diulangkan semula nama dia sembahyang mu'adah. Sembahyang mu'adah mesti dilakukan secara berjamaah. Ketika seseorang itu ingin melakukan sembahyang kali kedua, jadi namakan sebagai sembahyang mu'adah, tiba-tiba orang lantik dia menjadi imam, maka wajib dia kena berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram. Okey, itu maksudnya. Yang ketiganya adalah wal mangzuratu jama'atan, sembahyang yang dinazarkan secara berjamaah. Sembahyang yang dinazarkan secara berjamaah. Jadi orang yang sembahyang mengerjakan sembahyang yang dia telah bernazar untuk mengerjakan sembahyang tersebut secara berjamaah, tiba-tiba orang lantik dia menjadi imam, wajib dia kena niat berjamaah dalam takbiratul ihram. Kedua. Yang ketiga. Yang keempatnya wal mutaqaddimatu fil matar, sembahyang yang terdahulu di dalam hujan. Maksud dia sembahyang jamak taqdim kerana hujan. Itu maksud wal mutaqaddimatu fil matar. Kita di antara uzur yang boleh kita buat jamak adalah hujan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, antara uzur yang boleh kita buat jamak adalah hujan. Jamak yang boleh kita buat kerana hujan adalah jamak taqdim. Tapi bukan semua orang boleh buat jamak taqdim kerana hujan. Hanya orang tertentu saja. Siapa orang tertentu? Iaitu lelaki yang solat berjemaah di masjid. Masjid jauh daripada tempat kediamannya. Dan susah untuk dia pergi kali kedua ke masjid ketika ada hujan. Kalau basah pula pakaian dia lepas itu. Maka boleh dia solat berjamaah di masjid dengan cara jamak taqdim. Lepas daripada sembahyang fardu zuhur, dia pun sembahyang fardu asar. Jadi ketika dia nak sembahyang fardu asar nanti, kalau dia dilantik menjadi imam, wajib dia berniat menjadi imam dalam takbiratul ihram. Kemudian, kita nak bincang perbincangan baru iaitu tentang syarat-syarat mengikut makmum, mengikut imam. Katanya faslun syurutul qudwati ahada asyar. Syarat-syarat mengikut imam ada 11. Jadi kalau orang tu mengikut imam, pastikan 11 syarat ini lengkap dan cukup padanya. Barulah sah solat mengikut imam dia saat ini. Yang pertamanya alla ya'lama butlana salati imamihi bi hadatsin aw ghairi. Bahawa tidak mengetahuilah ia akan batal solat imamnya dengan hadas atau selain ini. Dia tidak tahu tu imam tu batal solat. Kalau dia tahu tu imam tu batal solat, tengah-tengah solat bunyi tu imam ketuk. Memang ketuk tu imam dah berhok bunyi. Memang ketuk tu imam dah. Contoh. Tapi tengok ada je tu sembahyang. Ada yang nak ikut dah lah. Kalau ikut batal solatnya. Kerana tidak cukup syarat mengikut imam. Baik. Tidak mengetahui solat imamnya dengan hadas atau selain daripada hadas. Najis ke? Tidak tutup aurat ke? Tahu dah tu imam sembahyang pakai spender aja. Batal solat tu imam. Dia ikut juga. Tu batal. Solat dia tidak sah solat dia. Baik. Tetapi kalau dia mengetahui imam berhadas setelah daripada selesai solat, itu lain. Lepas daripada selesai solat, imam doa astaghfirullah, astaghfirullah. Kali ketiga, astaghfirullah. Bunyi gitu tu. Itu tepuk dahi lagi. Allah, tak ingat setara ambil wudu tadi. Tak ingat ambil wudu, kata dia. Okay, jadi dia tahu tu imam solat dengan berhadas serta selesai solat. Maka ketika itu, sah solat makmum tersebut. Bukan dia mengetahui ketika dia sedang solat. Setelah selesai solat, dimaafkan. Dia kalaulah berlaku perkara yang membatalkan solat pada imam, yang mana perkara tersebut adalah benda yang tersembunyi. Tidak diketahui oleh makmum lah. Benda yang tersembunyi, maka tak batal solat makmum. Sah solat makmum. Solat imam dia batal. Tapi kalau benda tu bukan benda yang tersembunyi jelas, tu imam pakai spender saja solat. Awak tu nampak mata. Kenapa awak boleh ikut juga dia? Tu batal solat dia. Baik. Wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaih, dan tidak i'tiqad akan wajib qadanya solat
alaihi alal imam, atas imam. Dia kita di sana ada solat-solat tertentu apabila kita buat gugur kewajipan namun wajib kita kena ulang balik. Sebagai contoh kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ini sebagai contoh dalam mazhab Imam Syafi'i. Seorang yang sembahyang pada tempat yang ghalibnya ghalibnya ada air. Ghalib tempat tersebut ada air. Lalu dia sembahyang dengan menggunakan tayamum pada tempat yang ghalibnya ada air. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan selepas daripada ada air nanti wajib dia kena ulang balik solat tersebut. Solat pertama bukan tak sah, bukan tak sah, hukum dia sah. Cuma oleh kerana ada kecacatan, maka dia wajib dia kena ulang balik. Maka orang yang begitu keadaannya tidak boleh menjadi imam kepada makmum. Sebab makmum beriktiqad wajib untuk imam qada solat dia semula. Wa alla yakuna ma'muman, dan bahawa tidak adalah imam itu makmum kepada imam yang lain ketika makmum yang makmum ikut dia. Jadi kita nak ikut imam, masa kita ikut imam tu, imam kita bukan menjadi makmum kepada imam yang lain. Tapi kalaulah dia menjadi makmum kepada imam lain, takdi. Sekarang ni selesai dah. Dia masbuk, dia tambah rakaat. Tu boleh kita ikut dia. Wala ummiyan, dan tidak juga imam yang ummi. Ummi ni, asal ummi adalah nisbah kepada ibu. Iaitu pada asalnya keadaan seseorang mengikut sifat yang mak dia melahirkan dia. Tak ada ilmu pengetahuan baca, tak pandai menulis, tak pandai. Itu pada asal. Tetapi maksud ummi dalam bab imam adalah seorang yang mencederakan satu huruf ataupun satu tasydid daripada Fatihah. Itu makna ummi. Jadi ummi, dia tidak boleh jadi imam kepada qari. Yang menjadi imam mesti kena qari. Bukan ummi. Melainkan kalau ummi sama ummi, tapi pada huruf yang sama. Dah nak sebut huruf menda. Kita kata contoh, makmum dah nak sebut ha. Tu imam pun dah sebut ha. Bunyi kha belaka. Contoh, dia akan nak belajar dah. Jadi maafkanlah. Maka ketika tu bolehlah mereka mengikut di antara satu sama lain. Baik. Kemudian wa alla yataqaddama alaihi fil mawqif, dan bahawa tidak terdahululah makmum atas imam pada tempat berdiri. Itu tidak terdahulu, maksudnya tidak ke depan lah. Tidak ke depan makmum pada tempat berdiri. Jadi maksudnya biar tu imam duduk depan, makmum duduk belakang. Kerana makmum mengikut imam yang diikut. Orang yang diikut dia kena duduk depan, orang yang mengikut kena duduk belakang. Melainkan kalau di Mekah pada Kaabah ada 4 segi. Tu imam duduk sebelah ni. Maka orang yang duduk sebelah ni, dia tidak boleh mendahului imam. Tapi kalau orang duduk sebelah ni, dia lebih dekat dengan Kaabah berbanding dengan imam sebelah ni, tak ada masalah. Kerana sudut yang berbeza. Kemudian wa alla ya'lam wa an ya'lam intiqadati imami. Dia mengetahui perpindahan imamnya. Imam rakaat dia tahu, imam i'tidal dia tahu, imam duduk antara 2 sujud dia tahu. Dia memang kita nak ikut tu imam, mesti kita kena tahu pergerakan imam. Kalau kita tidak tahu pergerakan imam, macam mana kita nak ikut imam? Wa ay yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in taqriban. Dia sembahyang berjemaah adalah sembahyang yang berkumpul imam dan makmum pada satu tempat. Kalau imam duduk pada satu tempat, makmum duduk pada satu tempat yang lain, waktu tidak dinamakan sebagai berjamaah. Kerana berbeza tempat imam dan makmum. Kalau masjid yang satu, luah mana pun, maka kira satu masjid. Tu imam duduk depan, makmum duduk belakang jauh. Tak ada orang pun di antara imam dengan makmum, nisbah kepada sah berjemaah, hukumnya sah. Tapi nisbah kepada fadilah atau bab lain. Kalau masjid, luah mana pun kira satu tempat. Tapi kalau bukan masjid, maka tidak dikirakan satu tempat, melainkan dalam lingkungan 300 hasta. 300 hasta ni lebih kurang dalam 150 km. Atau au fi 300 dhira'in taqriban, lebih kurang lah.
Wa ayyanwiyal qurwata awil jamaah. Makmum mesti kena meniat mengikut imam atau niat berjamaah. Wa ayyatawafaqa nadhmu salatihima. Mesti kena tawafuk bersamaan susunan solat bagi keduanya. Wa ayyatawafaqa nadhmu salatihima. Kena samalah susunan solat bagi keduanya. Solat imam dan solat makmum sama susunan dia. Dia hak yang tak sama macam ni, tak sama sembahyang sembahyang jenazah, sembahyang mayat dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar itu tak sama. Sebab sembahyang jenazah tidak ada rakaat dan sujud. Sembahyang biasa ada rakaat dan sujud. Kemudian sama susunan solat ni dia tidaklah disyaratkan sama bilangan rakaat. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh makmum mengikut imam yang bilangan rakaatnya berbeza di antara bilangan makmum dan imam. Kalau bilangan imam sedikit, maka ketika itu lepas daripada imam bagi salam, makmum kena tambah, nak cukup rakaat dia. Kalaulah bilangan rakaat imam banyak, bilangan rakaat makmum sedikit, maka apabila cukup dah bilangan rakaat makmum dia menunggu imam. Menunggu dalam tahiyat awal. Pada sekiranya itu imam duduk tahiyat awal. Imam duduk tahiyat awal, dia tunggu imam dalam tahiyat awal. Lepas tu kemudian imam bangun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, dia masih lagi tunggu tu imam. Yang imam tahiyat awal lah, dia tahiyat akhir lah. Sebab ia 2 rakaat je sebagai contoh lah. Maka dia boleh bagi salam bersama dengan imam. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Dan tidak menyalahi imam pada sunat yang keji menyalahi, yang buruk menyalahi. Okay, kita di sana ada sunat yang buruk menyalahi imam, makmum akan imam. Ada sunat yang tidak buruk menyalahi. Sunat ab'ad, kalaulah tahiyat awal, kalau tu imam buat, tak wajib makmum buat. Kalau tu imam buat, tak wajib makmum buat. Kalau tu imam tinggal, wajib makmum tinggal. Itu tahiyat awal. Berbeza dengan kunut. Kunut kalau tu imam buat, tidak wajib makmum buat. Maksudnya kalau makmum tak buat pun, tetap sah solatnya. Kalau tu imam tinggal, tak wajib makmum tinggal. Kalau nak makmum buat pun, tidak menjadi masalah. Jadi, sunnatil fahishatil mukhalafah, contohnya adalah tu imam tinggal tasyahud akhir, tasyahud awal, makmum buat. Itu tak boleh. Jadi kalau tu imam tinggal, makmum kena tinggal. Wa ayyutabi'ah, dia mesti kena mengikut imam. Dia memang dia menjadi makmum, dia niat mengikut imam, dia kena ikut imam. Ikut imam pada tempat, duduk belakang imam, pada perbuatan. Jadi dia kena buat selepas daripada tu imam buat pada takbiratul ihram. Biar tu imam akad takbiratul ihram dulu, baru dia akad takbiratul ihram. Kemudian faslun suwarul qudwati tis'un. Bentuk-bentuk mengikut imam ada 9. Tasihu fi 5, sah pada 5. Sah lah ia al-qudwah mengikut imam pada 5. 5 ni sah. 9 semua sekali 5 sah. Mana 5? Qudwati rajulin bi rajulin. Mengikut seorang lelaki dengan seorang lelaki. Jadi makmum orang lelaki, imam orang lelaki. Dia sah. Ni tak pada khilaf lah, sah. Sepakat ulama. Ijma'. Wa qudwati mura'atin bi rajul. Dan mengikut perempuan dengan lelaki. Jadi perempuan menjadi makmum, orang lelaki jadi imam. Ini pun jelas, sah. Wa qudwati khunsa bi rajulin. Dan khunsa mengikut orang lelaki. Dia khunsa ni adalah orang yang memiliki 2 alat kemaluan. Alat kelamin lelaki pun ada, perempuan ada. Tidak tahu hak mana zaidah dan hak mana asal. Kalau tahu mana zaidah, mana lebih, ni lebih maka ketika itu dia bukan lagi khunsa. Dia bukan lagi khunsa. Baik. Dia bukan lagi khunsa wadih, khunsa muskil. Dia panggil khunsa wadih, bukan lagi khunsa muskil, bukan khunsa wadih. Selagi khunsa adalah orang yang memiliki satu je alat kelamin, tetapi alat kelamin dia cacat, yang sehingga tidak diketahui kelamin lelaki ke kelamin perempuan. Kalau begitu keadaan khunsa, maka sah dia mengikut orang lelaki. Dia sah mengikut orang lelaki. Lepas tu wa qudwatu mura'atin bi khunsa, wa qudwati mura'atin bi khunsa, dan mengikut perempuan dengan khunsa. Perempuan nak ikut khunsa pun sah. Lepas tu wa qudwati mura'atin bi mura'ah, dan perempuan mengikut perempuan. Perempuan menjadi makmum, yang mana imamnya adalah perempuan. Hal ni sah. 5 ni.
Kemudian wata baqulu fi arba'in, dan batal pada 4. Mana batal? Qudwati rajulin bimra'ah. Lelaki mengikut perempuan batal. Tidak sah. Walaupun lelaki itu kanak-kanak yang telah memayyiz. Mak dia hafiz Quran, mak dia hafal Quran, anak dia umur 10 tahun, mak dia sembahyang, anak nak ikut mak. Tidak boleh. Hukum dia adalah tidak sah, batal. Wa qudwati rajulin bi khunsa, dan mengikut lelaki dengan khunsa. Kalau khunsa tu wadah lelaki, maka sahlah, sama hukum lelaki mengikut lelaki. Kalau khunsa tu muskil, maka tidak boleh lelaki mengikut khunsa. Kerana dibimbangi khunsa itu pada hakikatnya adalah perempuan. Sedangkan tidak boleh lelaki mengikut perempuan. Wa qudwati khunsa bimra'ah, khunsa nak ikut perempuan pun tidak boleh. Kerana dibimbangi khunsa itu lelaki, maka tidak sah lelaki ikut perempuan. Wa qudwati khunsa bi khunsa, dan ikut khunsa dengan khunsa pun tak boleh. Kenapa khunsa dengan khunsa tak boleh? Sebab kemungkinan khunsa A lelaki, khunsa A yang menjadi makmum perempuan, khunsa A yang menjadi imam perempuan, manakala khunsa B yang menjadi makmum adalah lelaki. Kemungkinan begitu. Maka sama-sama khunsa tidak dibolehkan. Faslun, syurutu jam'i taqdimi arba'ah. Syarat jamak taqdim ada 4. Okay, kita dalam bab solat ni kita ada solat musafir. Solat musafir maksudnya safar, perjalanan. Apabila cukup syarat-syaratnya, maka ia adalah sebuah keuzuran yang mengharuskan orang itu jamak solat dan mengharuskan qasar solat. Jamak dengan qasar ini adalah dua bab yang berbeza. Jamak mengumpulkan dua solat dibuat dalam satu waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Ini hak yang boleh jamak. Kita kumpul dalam waktu zuhur, maka nama dia jamak taqdim. Kita kumpul dalam waktu maghrib, nama dia jamak taqdim. Tapi kalau kita kumpul dalam waktu asar ataupun waktu isyak, nama dia jamak takhir. Okey, jamak. Qasar pula adalah memendekkan sembahyang 4 buat 2 rakaat. Qasar dengan jamak adalah dua rukhsah yang berbeza. Dua keringanan dan kelonggaran syarak yang berbeza. Dengan maksud boleh kita qasar sahaja tanpa jamak, boleh jamak sahaja tanpa qasar, boleh qasar jamak, dan boleh kita jamak namun kita qasar salah satu daripada kedua ini. Okay, kita kata buat qasar sahaja tanpa jamak, boleh. Apabila masuk waktu zuhur, kita sembahyang zuhur 2 rakaat. Nanti masuk asar, kita sembahyang pula asar 2 rakaat. Okay, itu dipanggil qasar tanpa jamak. Dan boleh jamak saja tanpa qasar. Masuk waktu zuhur, kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Nanti masuk asar, kita sembahyang asar 4 rakaat. Yang ketiga, jamak serta qasar. Kita gabungkan zuhur dengan asar, buat 2 rakaat. Lepas tu yang keempatnya adalah jamak serta qasar salah satunya. Untuk solat pertama, kita sembahyang berjemaah dengan ahli jemaah ramai. Kemudian lepas daripada itu imam bagi salam, kita pun sembahyang jamak asar sebagai contoh. Lepas daripada itu imam bagi salam, kita pun buat sembahyang asar 2 rakaat. Dengan itu imam salam, itu 4 rakaat. Itu dipanggil dia jamak serta qasar salah satu daripada keduanya. Okay, kita nak bincang bab jamak taqdim. Katanya syurutu jam'i taqdimi arba'ah. Al-buda'atu bil-ula. Jadi untuk malam ni Ana minta berhenti sini dululah. Rasa ngantuk dah. Rasa ngantuk. Baik. Jadi kita buka soalan sekejap kalau ada. Allahu Akbar. Ngantuk. Makan nasi tadi. Kami pula. Kami pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salah sesi untuk Allah Muhammad. Perbahasan kitab Safinatul Najah. InsyaAllah saya akan baca berapa soalan, Ustaz? 5 soalan boleh? Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan lepas-lepas, Ustaz, ada banyak lagi. Assalamualaikum Ustaz. Wanita yang didatangi haid dan nifas mengambil wuduk adalah tidak sah. Apa hukum dia mengambil wuduk sebelum tidur yang menjadi rutinnya? Mengambil wuduk sebelum tidur yang menjadi rutin bagi perempuan yang haid dan nifas, jelas hukum dia adalah tidak sah. Perbuatan tersebut adalah salah. Cuma di sana ada pandangan segelintir ulama yang mengkiaskan perempuan yang haid dengan orang yang berjunub. Maksudnya sebagaimana orang yang berjunub sunat mengambil wuduk sebelum dia tidur,
Begitu juga perempuan yang haid sunat mengambil wuduk sebelum dia tidur. Atas pandangan ini maka boleh dia ambil wuduk. Cuma pandangan yang mengatakan boleh adalah pandangan yang lemah dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak dibolehkan kerana tidak cukup syarat. Wallahu a'lam. Lagi soalan berikutnya. Jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, ya. Afan Ustaz nak tanya pasal yang daimul hadas tadi, kalau qada solat fardu yang lepas setiap solat tu kena wuduk baru juga ke? Daimul hadas. Okey, daimul hadas. Orang yang daimul hadas, kalau dia ambil wuduk, maka satu wuduk hanya untuk satu fardu dan beberapa sunat. Kalau dia solat fardu dengan satu wuduk, kemudian dia nak solat qada pula, maka mesti kena mengambil wuduk yang lain. Kerana orang yang daimul hadas, satu wuduk hanya untuk satu fardu sahaja. Wallahu a'lam. Baik, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya berkaitan sabun basuh baju dan sabun basuh pinggan yang tidak mempunyai tanda halal pada botol tapi produk itu adalah keluaran Muslim. Dan apabila bertanya kepada syarikat tersebut, mereka mengatakan bahawa mereka masih menunggu sijil halal dari JAKIM. Jadi apa hukum menggunakan sabun tersebut? Okey. Kita sebenarnya halal itu hanyalah alamat. Yang mungkin zahirnya lain, hakikatnya lain. Satu. Yang keduanya, tentang benda saat itu, kita ambil hukum zahir. Kalaulah tidak diyakini najis bahan kandungan dia, walaupun dia tidak tulis halal sekalipun, tetap hukum dia tidak najis. Tapi kalau jelas najis, walaupun tulis halal, daging babi dah sekarang, tapi luar tu halal, maka tetap hukum dia adalah haram. Begitu keadaannya. Wallahu a'lam. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya kenapa dengan tapak tangan atau perut jari sahaja yang batal wuduk bila sentuh kubul atau dubur? Sebab di sana ada hadis. Dia ada perkataan ifdha. Perkataan ifdha ini adalah menyentuh dengan tangan. Wallahu a'lam. Soalan yang terakhir Ustaz. Boleh? Ustaz, betul ke boleh baca ayat Quran semasa dalam haid jika diniatkan sebagai zikir atau sebaiknya elakkan? Dalam kitab kita, dia kata lagu mana? Wa yahrumu bil haidhi 'asharatu asya'. Haram dengan sebab haid 10 perkara. Antaranya adalah wa qira'atil Quran bi qasdil Quran. Dan baca Quran dengan qasad Quran. Jadi bermakna kalau baca Quran dengan qasad zikir ataupun doa, maka tidaklah haram bagi perempuan yang haid membaca Quran dengan qasad tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan ilmu, pastinya ilmu pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa malam esok pula. Tapi sebelum kita tutup majlis kita, sini ada hajat sikit Ustaz. Ada peserta yang ibunya meninggal dunia lah, peserta daurah. Ada juga daripada seorang lagi ni abang ipar dia meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Jadi sebelum tutup tu insyaAllah minta doa lah kepada Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimahumallah wa ghafara lahuma wa askanahuma fasiha jannati. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kedua-duanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pengampunan kepada kedua-duanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendiami keduanya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ketabahan kepada keluarga orang yang meninggal dunia, memberi kesabaran, memberi ganjaran pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah. Baik. Jazakallah, dia cakap kepada Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan jumpa malam esok pula. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatuk ni. Nego tu. Nego ni. Yes.